alaihi wasallam. Jadi seterusnya dulu satu berdakwah dengan cara-cara yang tertentu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Firman Allah, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Jadi ada ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi ada ayat Quran Allah Taala berkatakan, ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah orang, dakwahlah orang kepada jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika. Dakwahlah orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang maksud dia berdakwah orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sangat luas maksud dia. Apa sahaja kita mengajak orang buat kebaikan, maka itu dakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Daripada tak solat, kita ajak dia solat. Daripada berkelakuan tak baik kepada kelakuan yang baik. Daripada tidak beriman kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada jahil kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa orang kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang daripada melakukan ibadat tidak khusyuk kepada lebih khusyuk. Jadi apa sahaja sesuatu yang kita mengajak orang ke arah kebaikan, maka itu adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama membagikan dakwah itu dengan beberapa jenis bawah kedudukan. Ada dikatakan mengajak orang dakwah menghampiri kepada Allah. Berdakwah mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga dakwah kepada memahami Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kata dakwah kepada Allah itu punya darajat yang banyak. Darajat yang banyak. Sehingga dalam madrasah tasawuf ini ulama menyatakan bahawa dakwah mereka inilah dakwatul khas, dakwah yang khas. Dakwatul khas. Jadi dinyatakan di sini sebab perkara itu wujud, tentu ada. Jadi ulama tasawuf mengajak orang dakwah kepada Allah, dakwah kepada memahami Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama tasawuf tidak lagi berdakwah kepada mengajak orang untuk daripada tak salat kepada salat, daripada tidak puasa kepada berpuasa. Tapi ulama tasawuf mengajak orang beribadat kepada Allah sehingga makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah mereka ini disebut dakwatul khas, dakwah khas. Ditulis ulama dalam kitab. Apa maksud dakwah khas? Maka mereka melihat dakwatul khas ini punya syarat-syarat yang tertentu. Sebab itu mereka mengambil ayat daripada Allah, daripada Al-Quran Al-Karim tentang ulama tasawuf ini. Ada satu dakwah nama dakwatul khas, nama dia, dakwah yang khusus. Maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang peranannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ini dakwah dia dakwatul am dan dakwatul khas. Nabi dua-dua, Nabi dakwah umum dan dakwatul khas. Dakwah umum Nabi sallam itu kita ketahui, Nabi mengajak orang tak beriman kepada beriman. Nabi berdakwah kepada orang daripada tidak taat kepada taat. Adapun dakwatul khas Nabi berdasarkan Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa naziran. Kemudian
wa da'iyan ila Allah bi'idnihi. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang peranan Nabi sallallahu, maka Allah Taala mengatakan inna arsalnaka ya Muhammad, kami utuskan engkau kepada manusia. Apa tujuannya? Inna arsalnaka syahidan. Aku utuskan kau ya Muhammad kepada manusia syahidan, sebagai saksi. Bermaksud Nabi menyaksikan siapa beriman, siapa tak beriman, siapa yang taat, siapa tidak taat. Sehingga ulama mengatakan ayat ini kekal walaupun Nabi dah wafat. Jadi ayat ini bukanlah terhenti bila Nabi dah wafat, tak ada lagi peranan Nabi sebagai syahid. Bahkan ulama mengatakan peranan Nabi sebagai syahid, penyaksi itu ketika hidup dia, selepas Nabi meninggal dunia, sampai kepada mahsyar nanti. Nabi menyaksikan kita. Jadi Nabi menyaksikan kita ketika dia hidup, ketika dia mati. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Nabi mengatakan hidup aku baik untuk kamu, aku dah mati pun baik untuk kamu. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau engkau hidup mendatangkan kebaikan kepada kami, itu kami faham. Tetapi selepas kematian kamu datang kebaikan kepada kami, itu kami tak faham, kata para sahabat. Maka Nabi mengatakan, ketahuilah, ketika aku hidup mendatangkan kebaikan kepada kamu, ya kamu dapat bertanya satu hukum hakam, kamu dapat panduan daripada aku secara langsung, maka mendatangkan kebaikan kepada kamu ketika akhir hidup. Dan apabila selepas kematian aku, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan amalan umat aku kepada aku setiap hari Jumaat, setiap malam Jumaat. Nabi kata, setiap minggu Allah Ta'ala bentangkan amalan umat aku kepada aku selepas kematian aku. Maka Nabi bermaksud Nabi menyaksikan kita. Di alam barzakh, Nabi menyaksikan amal kita setiap minggu. Maka dibentangkan di hadapan Nabi SAW. Macam mana tu berjuta-juta tu? Itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Dibentangkan setiap minggu amal kita di hadapan Nabi SAW. Bermaksud Nabi menatap wajah umat dia seorang demi seorang, seorang demi seorang. Tahu dia siapa nama dia, siapa ayah, siapa atuk. Begitulah hubungan rapatnya Nabi dengan kita. Sebagaimana Nabi menyaksikan kita setiap minggu, begitu juga kita menyaksikan Nabi setiap kali kita solat. Setiap kali kita solat, disunatkan kita hadirkan hati kita kepada Nabi SAW ketika mana kita menyebut Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Kalau orang baca bahasa Arab, ka ni apa? Ka ni kamu yang ada di hadapan kita. Ka, macam kita beri salam ke orang, Assalamualaikum. Kum ni tanda hormat. Kum ni ramai. Ka satu, kuma dua orang, kum ramai. Jadi seorang kenapa Assalamualaikum lah? Buat macam Firamli itu. Assalamualaikunna. Tergolak sama dengar. Agak dia baru belajar bahasa Arab ya. Ka, kuma, kum. Ki, kuma, kunna. Kalau perempuan seorang, ki. Dua orang, kuma. Kalau perempuan ramai, kunna. Seorang lelaki ka. Dua orang lelaki, kuma. Ramai, kum. Jadi perempuan ramai, kunna. Pilihan diubah. Assalamualaikunna. Tak ada. Kita seorang pun kum, dua orang pun kum. Ramai perempuan pun kum juga. Seorang pun Assalamualaikum juga. Maksudnya kalau seorang Assalamualaikum, kita memuliakan dia. Kita memuliakan dia. Kita memuliakan orang, bila kita memuliakan orang, kita sebut ramai. Di antara awak dengan kamu, kita panggil kamu. Kamu. Kamu tu lebih mulia daripada awak. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran tadi, dan Nabi menyebut sekiranya dibentangkan amal umat aku setiap minggu, maksudnya Nabi menyaksikan. Nabi menyaksikan amal kita.
Maka Nabi mengatakan, dan ketika mana aku menyaksikan amal umat aku pada minggu itu baik, fahamidullah. Aku mengucap syukur kepada Allah. Fasyakartullah. Nabi bersyukur kepada Alhamdulillah. Baik umat aku yang seorang ni. Alhamdulillah. Baik umat aku yang seorang ni. Pada minggu ni rajin dia belajar. Rajin dia baca Quran. Elok dia. Minggu lepas berkelahi pula dia. Minggu ni elok. Alhamdulillah. Kata dia. Sebaliknya pada minggu itu dibentangkan amal umat aku kepada aku tak baik. Lain nak kojo Pai kodah pula dia. Pai kodah elok lah. Kalau tak elok. Kan? Minggu ni tak baik pula. Apa Nabi sebut? Fastaghfartullahu lahum. Aku beristighfar kepada Allah buat mereka. Masya Allah. Kita memiliki Nabi yang beristighfar untuk kita ketika hidup dia dan ketika mati dia. Nabi mengajak kita buat kebaikan. Dan selepas itu Nabi berdoa untuk kita siang dan malam ketika hidup dia. Nabi satu ketika berdoa untuk Siti Aisyah yang ada di sisi dia. Siti Aisyah duduk di sisi Nabi, maka Nabi berdoa. Maka Nabi, ya Allah, ampunkanlah dosa Siti Aisyah ni, yang zahir, yang batin, yang diketahui, tidak diketahui. Nabi berdoa kepada Siti Aisyah. Maka terguling Siti Aisyah. Dia riang. Maka Nabi tanya, engkau suka wahai Aisyah? Ya, kenapa aku tak suka ya Rasulullah? Engkau berdoakan keampunan buat aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, itulah doa aku untuk umat aku setiap hari. Itulah doa aku kepada umat setiap hari. Nabi kata. Jadi bila kita berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Setiap hari, walaupun kita ada dosa, kita minta juga, ya Allah ampunkan umat mukmin yang lelaki, mukmin yang perempuan, muslimin wal muslimat. Sama lagi al-ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup, yang mati, ya Allah. Maka kita mengikut akhlaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendoakan keampunan kita ketika hidup dia, dan Nabi mendoakan keampunan kita ketika mana dia berada dalam barzakh sekarang ini. Maka hadis itu menyatakan Nabi itu sebagai saksi, syahid. Jadi Nabi ini sebagai syahid kepada kita ketika hidup dan selepas meninggal dunia. Bermaksud Nabi mengingati kita sebegitu, dan kita juga mengingati Nabi setiap kali kita solat. Iaitu ulama kata sunat kita hadirkan hati kita kepada Nabi ketika sembahyang tu. Maka kita bilang assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ulama kata sunat kita hadirkan hati kita bahawa Nabi itu berada di hadapan kita. Sebab kalimah kita assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam sejahtera kepada engkau wahai Nabi. Kata ulama, sunat kita ingatan kita kepada Nabi dan bayangkan Nabi itu berada bersama dengan kita. Sebab salam itu salam yang hadir, mukhatab. Dhamir mukhatab tu kepada Nabi yang hadir. Kita tak kata assalamu alaihi, salam saja ke atasnya yang gaib. Tak, kita menyatakan assalamu alayka, salam sejahtera kepada engkau wahai Nabi. Menggambarkan kita ini disunatkan menghadirkan Nabi ini bersama dengan kita. Berapa kali salat? Kalau salat ada 2 kali tasyahud awal, tasyahud akhir. Berapa kali semalam kita mengucapkan salam kepada Nabi SAW dan hadirkan hati kan? Tak kah? Sepatutnya kita ni merasai kebersamaan dengan Nabi itu. Sebab setiap hari kita ucap salam kepada dia dan sunatkan hadirkan hati kita, Nabi itu berada hampir dengan kita. Sebab khitab dia khitab yang hadir. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa barakatuh. Sehingga ada ulama yang ahli al-basirah, maka
tidak dia menyambung tasyahud itu kepada assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Assalamu alayka ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka. Lepas tu assalamu alaina. Ada seorang ulama dia tak mengalihkan bacaan kepada assalamu alaina sehingga dia terdengar Nabi menjawab waalaikumsalam. Oh tu ahli kasyaf lah gitu. Jadi bila dia menjawab, sebab setiap salam kita Nabi jawab. Apakah Nabi tak jawab? Satu salam kita salam yang hadir. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Apakah salam kita salam yang sio-sio? Salam yang Nabi tak dengar itu dah. Ataupun salam kita hanya salam yang disampaikan? Mana boleh salam yang disampaikan? Sebab salam kita salam yang Nabi, yang salam kita direct kepada Nabi. Salam sejahtera kepada engkau. Kepada engkau. Kita kalau duduk seorang bagi salam, tak betul kepada orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa pula tu? Tak ada saya bagi salam dekat orang kat Kuala Lumpur tu. Oh, ya. Mungkinlah dia bagi salam di handphone ni kan. Tapi kalau tak ada orang, sia-sia salam kita. Jadi, dalam solat itu kita bagi salam bukan salam yang sia-sia. Salam kepada Nabi dan Nabi dengar salam dan Nabi jawab salam itu. Setiap kali kita solat, kita mengucapkan salam, Nabi jawab salam tu. Kita yang tak dengar. Kecuali ada awliya ila salihin yang mendengar jawapan salam Nabi itu. Maka dia akan berhenti. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maka terdengar jawapan Nabi jawab salam. Barulah disambung. Assalamu alayna wa ibadillah salihin. Inna arsalnaka syahidan. Ya Muhammad, kami utuskan engkau kepada manusia syahidan, menyaksikan. Wa mubasyiran, dan tugas kau wa mubasyiran, beri kabar gembira kepada orang beriman. Nabi ini tugasnya beri kabar gembira. Nabi mengajak para sahabat beriman, kemudian Nabi berikan kabar gembira tentang syurga. Maka bertambah semangat para sahabat untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kabar gembira Nabi itu Nabi tinggalkan dalam Al-Quran. Nabi tinggalkan dalam hadis dia. Banyak dalam Al-Quran cerita-cerita tentang syurga. Maka itu kabar gembira yang Nabi tinggalkan daripada wahyu yang disampaikan kepada dia. Itu juga tugasan Nabi. Dan juga Nabi meninggalkan hadis-hadis tentang kegembiraan orang mukmin, tentang kegembiraan alam barzakh, tentang kegembiraan padang mahsyar. Al-Imam Sayyuti rahimahullah menulis tentang kelebihan mati dalam satu kitab, kecil kitabnya. Dia menghimpunkan pelbagai hadis kelebihan mati. Kitab tu kalau kita baca tak ada sedih kita nak mati dah. Bahkan tak sabar-sabar nak mati saya. Kalau kita baca kitab Imam Suyuti bahawa kematian itu adalah bermulanya kebahagiaan yang hakiki kepada seorang mukmin. Macam orang nak pencen dah riang tak? Oh, kalau ke pencen tak ada bonus, tak ada. Ni pencen dah bonus 1,5 juta. Apa lagi? Dah nampak dah. Riang tak? Riang. Ini mati pencen yang kedua. Mati pencen yang kedua. Kalau kerja tu pencen yang pertama. Riang gitu. Bahagia rasa dia. Duit dapat, bonus dapat. Mati pencen yang kedua, dan itulah hakiki yang sebenar. Maka Imam Suyuti menulis tentang kelebihan mati. Kemudian apa tadi jawapan lah apa ya? Kabar gembira kan. Inna arsalnaka syahidan. Kami utuskan engkau ya Muhammad sebagai penyaksi kepada umat engkau. Ketika Nabi hidup, Nabi menyaksikan para sahabat. Selepas Nabi mati juga Nabi menyaksikan kita. Nabi kenal muka kita ni. Nabi tahu apa perangai kita, kerja kita. Tahu dia. Mubasyiran, Nabi kabar gembira. Wa nadhiran. Nabi ni tugasnya nadhir. Nadhir ni beri peringatan. Balasan yang azab Allah Subhanahu wa taala dalam Quran tentang azab itu juga disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan juga Nabi ada hadis yang khusus tentang seksaan-seksaan di alam barzah dan sebagainya. Nabi ni tugas wa nadhiran. Dah 3 dah. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Yang keempat, wa da'iyan ila Allah. Dan tugas engkau itu ya Muhammad, wa da'iyan ila Allah, pendakwah kepada Allah. Engkau itu mengajak orang kepada Allah, wa da'iyan ila Allah biiznihi, dengan izin Allah. Wa da'iyan ila Allah biiznihi, engkau itu mengajak orang kepada Allah dengan izinnya. Bermaksud tidak semua orang berdakwah kepada Allah ada izin. Sebab Nabi dikaitkan berdakwah kepada Allah dengan izin Allah. Oh, maka ulama huraikan, apa maksud berdakwah kepada Allah dengan izin Allah? Inilah dakwatul khas nama dia. Dakwah khas, dakwah yang khusus. Dan di sinilah ulama tasawuf menjadikan hujah bahawa para murabbi yang mengajak orang kepada Allah mesti dengan izin. Mesti dengan izin. Maka seseorang murabbi yang mengajak orang kepada Allah ada izin, maka dia layak berdakwah kepada Allah dengan izin. Ini dinamakan dakwatul khas, nama dakwah khas. Bahawa seorang murabbi itu pada ada izin. Izin daripada gurunya, izin daripada gurunya, izin daripada gurunya, izin sampai izin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud tidak semua orang yang ada keizinan untuk membawa orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada guru itu, seorang guru akan memberikan keizinan kepada murid dia, maka ulama kata keizinan guru itu adalah keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menyatakan dakwah khas ni, dakwatul khas ni. Nak menyatakan dakwatul khas ini sebagai isyarat bahawa keizinan daripada Nabi itu adalah keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbai'ah dengan para sahabat, dalam sirah kita tahu Nabi berbai'ah beberapa kali. Nabi berbai'ah di Jamrah Aqabah. Maka mereka bai'atul Aqabah. Bai'ah Aqabah. Nabi pernah berbai'ah dengan golongan Ansar. Kita benar orang Madinah, Aus dan Khazraj datang ke Mekah, Nabi pernah berbai'ah dekat Aqabah. Itu sebelum Nabi hijrah. Ada bai'ah Aqabah yang pertama, perjanjian bai'ah Aqabah yang kedua. Nabi berbai'ah, janji setia dengan orang Ansar. Dan yang terakhir, tak salah, Nabi berbai'ah dengan para sahabat yang datang dari Madinah nak menunaikan umrah ke Mekah. Sampai di Hudaybiyah, Nabi terhalang, tidak dibenarkan masuk ke Mekah. Ketika itu Mekah masih lagi dikuasai oleh orang musyrikin. Nabi nak datang ketika mana Mekah masih lagi diperintah oleh orang musyrikin. Dan sampai di Hudaybiyah, Nabi minta izin nak buat umrah. Orang musyrik Mekah tak benarkan. Nak buat umrah, nak beramak boleh lah, dia kata. Umrah tak ada. Oh, macam garang benar dia. Nak berparang marilah, kata dia. Tak ada nak umrah dia. Bincang lagi. Nabi hantar Sayyidina Osman bincang. Kita bukan nak perang, kita nak buat umrah saja. Tak ada perang, tak ada umrah. Nak perang mari, kata dia. Sampailah berita Sayyidina Osman dah ditangkap. Sampai berita Sayyidina Osman dah dibunuh. Maka Nabi pun berbai'ah dengan para sahabat. Bai'ah apa? Kita perang mereka sampai mati. Mereka dah sungguh-sungguh. Mereka cuba bermain-main dengan kita. Maka bila mendengar khabar-khabar Sayyidina Osman yang pergi berbincang dibunuh, Nabi pun panggil sahabat. Kita perang mereka sampai mati. Maka berbai'ah. Nama bai'ah itu nama bai'atul ridwan. Bai'atul ridwan. Berbai'ah. Apalah kandungan bai'ah tersebut? Kandungan bai'ah tersebut berbai'ah untuk orang musyrikin sampai mati.
Jadi orang Islam dulu bila perang sungguh-sungguh. Bila perang tu tak ada ingat nak balik dah. Perang tu ingat mati. Jadi bai'atul ridwan kandungan dia bai'atu 'alal maut nama dia. Bai'ah 'alal maut. Bai'ah untuk mati. Tak kehebatnya. Tak ada nak fikir-fikir pencen ni dah. Tak ada nak fikir kan. Itulah beraninya sahabat. Baitul Ridwan tu bai'ah 'alal maut nama dia. Bai'ah untuk mati. Maka bila terdengar sebahagian orang Islam yang ada penyakit munafik, dia lari ke belakang, lari menyuruk dekat belakang paut unta. Dalam sirah mengatakan. Jadi ada juga beberapa orang munafik. Bagi orang yang jujur iman dia, semua berbai'ah. Bai'ah 'alal maut. Bila orang musyrikin Makkah dengar Nabi nak perang, kocut paut. Tadi dia yang beria nak ajak perang. Kocut paut dia. Jadi Nabi dengan sahabat nak perang kita. Datang utusan untuk berdamai. Dengar Nabi nak perang, kocut paut. Datang, damai. Jadi bila selesai kisah Hudaibiyah tersebut, turun ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Allah Taala sebut? Jadi ketika Nabi berbai'ah dengan para sahabat itu, maka Allah Taala mengatakan, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Maka Allah Taala mengatakan, innal ladzina yubayyi'unaka, mereka para sahabat yang berbai'ah dengan engkau itu ya Muhammad, innama yubayyi'una Allah. Mereka itu berbai'ah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah berbai'ah dengan Nabi, berbai'ah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi mewarisi bai'ah itu kepada para sahabat, pada sebagainya. Maka begitulah dalam madrasah tasawuf ini, maka para guru itu mendapat izin daripada gurunya, berizin daripada gurunya, berizin daripada guru sampai kepada Rasulullah SAW. Maka disebut dakwah orang tasawuf ini da'watul khas. Nama dia. Dakwah orang tasawuf ini dinamakan dakwah biiznillah. Dakwatu biizin. Dakwah dengan izin nama dia. Nak terima, tak nak terima, pokok di situlah. Aduh pula macam tu lah. Itu pula. Dakwatul khas nama dia. Mana nak mendapat dakwatul khas, maka perlu bersuhbah dengan seorang guru. Suhbah ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memahami makna tarbiyah seorang guru kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga orang tu juga diizin oleh gurunya untuk dakwah orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nama dia dakwatul khas. Dan kita juga ada dakwatul umum. Dakwah umum bermaksud dah mengajak orang taat, mengajak orang salat dan sebagainya. Dakwatul umum. Sama ada dakwah umum, dakwah khas. Dakwah khas juga memerlukan hikmah, memerlukan perancangan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut secara umum dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang kepada Allah bil hikmah. Dengan hikmah. Apa maksud hikmah? Maksud hikmah, bila orang tu terima dakwah kita, maka dakwah kita dengan hikmah. Maka sebenar-benar dakwah hikmah ini sebenar-benar adalah datang dari kejujuran kita. Datang dari keikhlasan kita. Sebab itu kata-kata yang datang daripada hati, maka akan jatuh kepada hati. Kalau kata-kata datang daripada lidah saja, bukan daripada hati, maka kono ke telinga dia saja, tak masuk ke dalam hati, kata ulama. Jadi mengajak kepada orang perlu ada ikhlas dalam hati. Kenapa perlu ikhlas dalam hati? Sebab seseorang yang ikhlas dalam hatinya, maka kata-kata itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata-kata itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi bermaksud berdakwah kepada orang pun memerlukan kekuatan daripada Allah. Jadi apa kekuatan kita daripada Allah? Ikhlas. Ikhlas. Bila kita berdakwah kepada ikhlas, maka itulah hikmah. Ikhlas kepada orang, hikmah. Sebab bila hikmah ni datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila ikhlas ni datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam hadis kudusi menyebut al-ikhlasu sirri min asrari. Dalam hadis kudusi Allah Taala kata ikhlas itu salah satu rahsia daripada rahsia aku. Aku letakkan ke dalam hati hamba yang aku cintai. Mana ikhlas juga datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah. Hatta ketika mana Firaun berdakwah, ketika Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Firaun. Masya Allah, kita kata. Orang yang paling dahsyat kejahatannya Firaun. Orang yang paling sombong Firaun. Sehingga dia mengaku Tuhan. Orang yang paling sombong Firaun. Orang yang paling sombong kekufuran Firaun. Maka Nabi Musa diperintahkan berdakwah kepada Firaun. Idhhab ila Firaun fa innahu tagha. Wahai Musa, pergi kepada Firaun, dia telah melampau-lampau. Kemudian bila Nabi Musa diperintah kepada Firaun, apa Tuhan kata? Qulu qawlan layyinan. Cakap lembut-lembut. Dengan Firaun cakap lembut-lembut, kata Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika dalam zaman Harun Ar-Rasyid. Jadi Harun Ar-Rasyid ni tidaklah khalifah yang setaraf dengan Khulafa Ar-Rasyidin, tidaklah khalifah Islam yang setaraf dengan Umar bin Aziz. Dia suka kekayaan dan sebagainya. Tapi Khalifah Ar-Rasyid ni di antara kebaikan dia suka mendengar nasihat ulama. Khalifah Ar-Rasyid ni. Dia suka mengadakan majlis ulama dan suka mendengar nasihat daripada mereka. Bermaksud dia ada juga pengetahuan tentang agama. Sebab dia suka belajar agama. Ar-Rasyid ni. Walaupun dia berdalam kemewahan harta dan sebagainya, tapi kelebihan dia suka para ulama. Jadi di antara kisah yang elok kita baca, kisah Harun Ar-Rasyid. Maka dalam pemerintahan Harun Ar-Rasyid ada seorang ulama. Jadi Harun Ar-Rasyid ni suka panggil ulama dekat istana dia. Jadi dihadiri ramai ulama. Satu ketika ada seorang ulama. Dia menasihati Harun Ar-Rasyid dengan penuh kekasaran. Kasar dia. Sehingga terasa Nasr Ar-Rasyid. Kasar dia. Menasihati. Dia tahu Harun Ar-Rasyid tak marah dia tak marah. Jangan pemerintah yang tak suka ulama, tahu dia ditangkap kan. Macam ni dia apa ni tak boleh. Tahu ditangkap kan. Harun Ar-Rasyid tak. Dia dengar nasihat ulama. Kemudian ada seorang ulama yang tinggi suara dia. Dah selesai ulama tadi nasihat, maka kata Rashid, aku nak tanya kau beberapa soalan dah. Kata Syekh tu, tadi dia yang bagi nasihat, ni Harun Ar-Rasyid pula tanya kepada Syekh tadi. Maka kata Harun Ar-Rasyid kepada tuan guru tadi, di antara engkau dengan Nabi Musa, siapa yang lebih soleh? Siapa yang lebih baik? Oh, terus saja. Oh, insya-Allah Nabi Musa nak bandingkan dengan dia. Mana mungkin aku lebih tinggi daripada Nabi Musa, kata Syekh tadi. Harun Ar-Rasyid kata, di antara engkau dengan Nabi Musa, siapa yang lebih baik? Oh, tahu saja. Oh, mana mungkin Nabi Musa, para anbiya. Dia lah lebih baik. Kemudian, di antara aku dengan Firaun, siapa yang lebih jahat? Harun Ar-Rasyid seorang mukmin, seorang Islam. Semua ada beberapa pemerintahan dia yang tak betul lah. Maka di antara aku dengan Firaun yang lebih jahat. Firaun tak beriman langsung. Tahu dia kata, oh engkau lah lebih baik, dia kata. Kalau begitu, kata Harun Ar-Rasyid, Nabi Musa lebih baik daripada engkau, dan Firaun lebih jahat daripada aku. Itu pun Allah Ta'ala perintah Nabi Musa, cakap lemah lembut dengan Firaun. Qulu qawlan layyinan, dia kata. Cakap elok-elok. Janganlah cakap kasar-kasar sampai tergasuk, bongih pula dengar. Maka terdiam ulama tadi kan. Mana dia tidak berdakwah dengan lemah lembut.
Dengan apa? Sebab itu disebut oleh Imam Abdul Haddad berdakwah kepada hikmah. Hikmah ni yang penting orang tu ikut. Sebab hikmah ni tak semestinya lemah lembut. Kadang-kadang kan tegas juga. Mana ada seni dia lah. Berdakwah dia ada seni dia. Kan? Macamlah guru dengan murid. Kadang-kadang lemah lembut. Kadang-kadang kena piuh juga telinga tu. Kata ustaz hikmat kena piuh pula. Itu yang sesuai kat kau ni. Cakap lemah lembutan dong. Maka sesungguhnya sifat lemah lembut itu kata Imam Haddad supaya apa? Yang penting orang tu mengikut apa yang kita sebutkan. Berdasarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kita ambil satu-satu dulu. Fabima rahmatin minallah, maka dengan rahmat daripada Allah. Fabima rahmatin minallah, disambung ditambah lagi, maka berkat rahmat Allah. Dengan rahmat Allah engkau lintalahum. Fabima rahmatin minallah linta. Lin ni maksud lembut. Lintalahum, engkau telah berlemah lembut kepada mereka. Jadi Nabi berlemah lembut dengan manusia rahmat daripada Allah. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Bermaksud Nabi ini sifat dia lemah lembut. Lemah lembut Nabi ini datang daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mencurahkan rahmat yang sangat sempurna kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala jadikan Nabi kita rahmatan lil alamin. Nabi dia rahmat kepada semua alam. Termasuk orang yang bersama dengan Nabi akan mendapat rahmat yang sangat sempurna. Bersama dengan orang yang dirahmati Allah, itu satu nikmat. Jadi hendaklah kita faham bahawa rahmat Allah Ta'ala ni, rahmat Allah Ta'ala kepada siapa dia bagi? Rahmat Allah Ta'ala kepada orang yang salih. Itu rahmatul khas. Rahmat yang lebih khas, rahmat yang lebih umum, rahmat yang lebih menyeluruh. Maka kemuncak rahmat Allah kepada para nabi, para anbiya alaihimussalatu wassalam. Rahmat Allah yang paling sempurna kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita faham makna Allah. Sekiranya kita faham makna Allah. Makna Allah adalah punca segala rahmat. Allah adalah punca segala kebahagiaan. Itu yang pelik kita ni. Itu yang pelik nafsu kita ni. Allah Ta'ala punca segala rahmat. Allah Ta'ala punca segala kebahagiaan. Allah Ta'ala punca segala kebaikan. Menghadap ke dia tak ramah pula. Kan betapa peliknya. Kalau ada seorang kaya, dia mulia, dia baik hati, takkah kita ramah menghadap ke dia? Menghadap ke dia dapat kena belanja tu. Tak ramah kau kita. Mesti kita ramah. Ada kawan kita, dia baik, dia pemurah, dia kaya, takkah kita ramah menghadap dia? Ada seorang kawan kita kedakut, mulut dia pula apa? Tiba-tiba kita ramah lah kawan dengan kawan ni. Takkah bodohnya kita? Kita ada 2-3 orang kawan. 4-5 orang kawan. Seorang kawan ni dia kaya, dia pemurah, dia baik hati, dia penyayang. Ada kawan kita ni, dia kedakut, mulut dia celupa. Kita ramah lah kawan dengan dia. Ramah lah kena kutuk. Takkah bodohnya kita? Tak bodoh kita. Kita ada seorang kawan, dia bukan yang baik. Cakap ulah mau lembut, kaya, pemurah. Bila kita ngadap dia, kita benci pula. Tak tahan dengan kau lah. Kita pergi lah kawan yang kita ni dah lah kedakut. Duit dia tak ada pula tu. Lepas tu mulut cerupa pula. Kita ramah nak ngadap. Bodoh ke tak bodoh? Bodoh. Begitulah kita. Allah Subhanahu wa taala punca segala kebaikan, punca segala rahmat. Menghadap ke dia tak ramah. Tak kejahatnya nafsu kita ni. Allah Subhanahu wa taala punca segala rahmat. Maka dicurahkan rahmat dia kepada orang yang saleh. Orang yang saleh lah yang paling banyak rahmat dia. Sebab itu kita berziarah kepada orang-orang yang saleh.
Bahkan rahmat orang soleh ni kekal hayyan wa maitan. Itu i'tiqad kita, itu kepahaman kita. Rahmat kepada orang soleh ni kekal hayyan wa maitan. Kalau orang soleh itu ketika hidup dia dimuliakan oleh Allah, ketika mati dia turut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud rahmat itu kekal bersama mereka walaupun telah kembali ke rahmatullah. Sebab tu orang tasawuf berziarah kepada makam-makam para awliya. Sebab kita yakin rahmat Allah kekal bersama dengan mereka. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat yang paling sempurna adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud rahmat? Maksud rahmat kita akan mendapat bahagia. Sebab rahmat datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama dengan orang bahagia, kita akan bahagia. Itu sepir dia. Sebab itu Allah Ta'ala sebut satu ayat yang pendek dalam Al-Quran. Allah Ta'ala tak sebut syurga dan nikmat. Allah Ta'ala mengatakan apa? Mayuti'illah war rasul. Barang siapa taat Allah dan Rasul, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul. Ayat ni Allah Ta'ala tak sebut syurga. Ayat ini Allah Ta'ala mengatakan, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul, ulaika ma'al ladzi. Mereka akan duduk bersama. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka akan duduk bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah minan nabiyyin. Daripada para nabi. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Mereka akan duduk bersama dengan para nabi di akhirat nanti. Wasyuhada. Mereka akan duduk dengan para syuhada. Wassalihin. Mereka akan duduk dengan orang-orang yang soleh. Oh, apakah maksudnya nanti kita duduk dengan sesaja? Oh, duduk dengan penuh kenikmatan. Duduk dengan penuh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab rahmat Allah itu bersama dengan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Allah Ta'ala kata, mereka akan jadi rafiq. Bermaksud akhirat nanti kita akan berdamping dengan orang-orang yang soleh. Kenapa beruntung berdamping dengan orang soleh? Sebab rahmat Allah besar kepada mereka. Jadi Nabi SAW itu bersifat lemah lembut dengan manusia kerana Nabi itu rahmat. Dan rahmat Nabi itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berikan rahmat. Maka Allah Taala mengatakan, "Fabima rahmatin minallah." Dengan rahmat yang datang daripada Allah kepada engkau ya Muhammad, lintalahum. Engkau berlemah lembut dengan mereka. Jadi dalam berdakwah, ketika berdakwah Nabi lemah lembut. Dalam orang lain, ni ketika berdakwah, mengajak kebaikan, Nabi itu berlemah lembut. Maka Allah Ta'ala nasihat kepada kita melalui Nabi. Maka Allah Ta'ala mengatakan, walau kunta fazzan ghalizal qalb. Ya Muhammad, walau kunta fazzan, ya Muhammad, sekiranya engkau bersifat keras. Ghalizal qalb, hati kamu kasar. Lam faddu min haulik, tentulah mereka akan menjauhi diri daripada kamu. Jadi ayat ni mempunyai beberapa makna. Salah satu makna dia, iaitu berdakwah kepada orang kepada Allah dengan lemah lembut. Jangan sampai kita menongking dia dan sebagainya, maka lari hati dia. Bising lah, kasar nak ampui. Kecuali dalam beberapa bab. Dia ada bab khas dia. Walaupun umumnya kita kata lemah lembut, kecuali dengan beberapa bab yang lain. Ada uslub-uslub yang tertentu lah. Ada jenis, itu bab lain lah. Bab dakwah yang lain. Terutama dalam ilmu tasawuf ni. Terkadang ada dakwah yang lain sikit. Kasar pula Tuan Guru ni. Kata dia. Membising dan belajar. Kata dia. Itu berlaku kepada beberapa di kalangan para awliya ila salihin yang diuji oleh guru dengan kasar. Di antara dia
Allah masa 2 orang ni saya ingat. Apa tu? Dalam sejarah ada beberapa orang yang dia nak belajar dengan tuan guru dia, maka tuan guru bersifat dengan kasar pada awal-awal pertemuan, kasar tuan guru tadi. Sedangkan murid tadi nak datang nak belajar, nak datang nak suluk pada Allah Subhanahu Wa Taala, di tuan guru tu nampak tu dia halau kau pergi balik, pergi berambut dia. Jangan datang, pergi balik. Maka di antara dia adalah Syekh Bahauddin, pengasas tarekat An-Naqsyabandi. Syekh Bahauddin satu ketika nak belajar kepada tuan guru yang masyhur pada zaman tu. Jadi guru yang masyhur pada zaman tu nama Syekh Amir Kulal. Syekh Amir Kulal, seorang ulama yang besar dekat Uzbekistan sana. Syekh Amir Kulal seorang murabbi yang besar. Maka Syekh Bahauddin ini teringin nak pergi belajar kepada Syekh Amir Kulal. Datanglah dia zawiyah tempat dia mengajar, berzikir dan sebagainya. Ketika dipenuhi dengan ramai murid-murid Syekh Amir Kulal. Maka Syekh Bahauddin pun datang pada waktu musim sejuk dekat Uzbekistan. Sana musim sejuk ada salji. Kita tak pernah kena salji ni, berangan nak duduk kat salji, berangan nak duduk kat salji kan. Tapi orang yang ada dengan salji tu dia tahulah sengsara tak sengsara lah musim sejuk. Maka kata Syekh Bahauddin ketika tu musim sejuk, musim dingin, salji turun. Dia pun datang kepada rumah Syekh Amir Kulal dalam satu majlis, lepas maghrib isyak datang. Jadi bila dia nampak Syekh Bahauddin, dia kata, kau pergi balik ke keluar. Kamu keluar. Jangan datang. Keluar. Kau keluar, dia kata. Oh. Jadi masya-Allah. Jadi Syekh Bahauddin tadi daripada dia nak belajar ilmu untuk suluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hampir-hampir hilang dia punya niat dia. Membising dah, pergi karaoke lah, untuk lah. Datang nak belajar tasawuf, tuan guru dihalau lah balik. Halau dia balik. Belajar balik. Oh, maka kata Syekh Bahauddin, hampir-hampir aku hilang niat aku nak belajar, dia kata. Maka pun keluar rumah tu dia balik tengah jalan. Sampai tengah jalan dia pun berhenti. Kata Syekh, aku berhenti. Maka dia muhasabah balik. Maka dia kata, aku tak ada cara nak sampai kepada Allah, dia kata, kecuali melalui Syekh Amir Kulal, dia kata. Maka aku akan sabarkan diri aku untuk menghadapi kepahitan belajar. Jadi belajar dengan tuan guru ni, satu prinsip kita ada, jangan kita harapkan kalam-kalam manis sahaja. Kadang-kadang ada kalam-kalam yang kita tak suka. Kita kena bersabar dengan guru tu. Kadang-kadang kita suka dia, masa dia puji dia, itu sukalah. Kalau tongking kan, ada cembeng dia. Bising belajar lah. Jadi kena menghadap dia. Kadang-kadang kena marah, kadang-kadang kena pukul dan sebagainya. Dia sabar. Jadi Syekh Bahauddin tadi, aku perlu sabar untuk menghadapi ini, dia kata. Marah pun marahlah. Dia datang kekuatan dia. Marah. Aku tetap nak merayu kat dia. Dia halau aku minta. Tu nekat dia. Maka dia datang balik ke rumah Syekh Amir Kulal dengan keadaan pintu rumah tu terkunci. Mana orang semua dah balik dah. Dia datang balik, dia lewat dah habis. Dia kena halau tu mungkin lepas maghrib. Maka dia datang tu dah dekat pukul 10 dah, orang semua dah balik dah. Dia tetap datang. Maka Syekh Bahauddin kata, aku datang ke rumah Syekh Amir Kulal, pintu dah tutup, aku tidur dekat luar pintu tu. Maka aku letakkan pipi aku dekat bandul pintu tu. Dan dalam keadaan dia kata salji turun menitik sikit demi sikit kat luar pintu, kat luar rumah tu. Tidur di luar tu. Dalam keadaan salji, berselimut tak ada, siapa tak ada. Salah seorang awliya yang besar dekat dunia ni, Syekh Bahauddin. Tu dia. Duduk kat luar pintu kata. Dalam keadaan salji turun sikit demi sikit sampai subuh. Dia tidur luar pintu. Sebab kena halau dek guru dalam tadi.
maka tidur. Itu lain. Itu dakwah khas nama kan. Maka waktu subuh, Syekh Amir Kula buka pintu dia kata. Maka dia nak keluar. Maka kaki dia terpijak ke pipi aku dia kata. Taklah tekan, mana terkono lah. Terkono kaki Syekh Amir Kula ke pipi aku, maka dia angkat kaki dia, maka dia tarik tangan aku dia kata. Dia tarik, maka dipeluknya. Dia nak uji je. Ya. Maka katanya madrasah ini berada di bawah tapak kakimu. Kata Syekh Amir Kula kepada Syekh Bahar. Sesungguhnya madrasah ini akan datang berada di bawah tapak kakimu, kata dia. Rupa-rupa Syekh Amir Kula ni ada guru dia dah pesan dah. Guru dia berfirasat, dia dah pesan dah kepada Syekh Amir Kula, nanti akan datang seorang bernama Bahak, dia kata engkau tarbiyah dia sampai dia menjadi orang yang sempurna. Kalau engkau tidak bertarbiyah dia, maka engkau tidak sempurna, kata guru dia. Bagi peringatan ke Syekh Amir Kula. Maka Syekh Amir Kula saja buat macam tu, akhirnya ditarbiyah Syekh Bahak itu, maka jadi seorang yang awliya salihin, maka dinisbahkan tarekat Naqsyabandiyah pada dia. Maka pengasas dia adalah Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Maka kata itu dakwah yang khas lah, kita kata. Maka secara umum dia, Nabi SAW berdakwah dengan lemah lembut. Maka Allah Ta'ala mengatakan, walau kunta fazzan ghalizal qalb, sehingga sekiranya engkau kasar, sekiranya engkau keras dan hati kasar, maka tentulah mereka akan menjauhkan diri daripada-Mu. Firman Allah kepada Nabi SAW. Kemudian berapa jam ni? Tak letak. Jam depan sampai pukul 10 kan ni. 7.22 ni lama dah ni. Ke Puan Cik 7 suku saya biarlah. Maka tajuk seterusnya insya-Allah larangan daripada berpecah belah dan berselisih faham. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak boleh finish pula. Tak boleh tekan finish pula. Allah. Jom. Masuk lambu. Alright. Terima kasih. Tak boleh finish pula. Jangan finish. Tekan finish. Besar.